ni dia jam lari-lari lompat bintang. Badan masya-Allah kan berminyak lagi. Okey, Zubaidi tengok itu dia buat sampai 300 tahun. Apa betul? Lepas tu saya sekolah rendah ni, sekolah saya jauh sikit daripada rumah saya. Okay, saya tak tahulah macam mana kan, tapi saya that time saya ada satu mindset ni kan. Saya fikir macam ni, tapi kalau rungkai ni mustahil lah budak-budak yang umur sekolah rendah boleh fikir ni kan. Okay, saya duduk katalah saya duduk kawasan flat kos rendah. Radius lebih kurang 1 ke 2 kilometer ada sekolah. Semua yang duduk situ akan sekolah situ. Jadi main bola petang-petang pun jumpa. Dan saya fikir kalau sekolah situ, dan tu akan jumpa orang sama kan. Saya cakap bapak saya nak sekolah yang lain boleh tak? So bapak saya, dia pun uruskan apa semua. Saya pindah sekolah yang lagi jauh daripada rumah saya lah. Perjalanan lebih kurang 30 ke 40 minit sebab naik bas nak kena berhenti-berhenti kan. So disebabkan bas itu, tempat tu tak ramai orang ada yang kat rumah saya. Jadi saya kena naik bas sebab dia hampir dengan sekolah jenis kebangsaan Tamil Vivekananda. Jadi dalam bas tu saya ada 2-3 orang sahaja yang berbangsa Melayu, yang lain semua India. Apa berlaku ialah bila daripada daya 1, 2, 3, 4, 5 hari-hari berjumpa dengan kawan-kawan India apa semua, saya ada ramai lah kawan-kawan India semua kan. Sehingga kan saya boleh bertutur dalam bahasa Tamil masa tu lah. Ya, sebab dia orang semua gaduh, kasut terbang. Benda ni, what is this? Kan, saya cakap ajar aku. Jadi saya start tahu, oh dia nampak macam gaduh. Kan. Lepas tu rupanya dia berbual je. Betul. Dia bincang je. Betul. Jadi bila saya start faham, okay, dulu masa saya sekali sekolah tu saya boleh fluent lah untuk berkomunikasi ni boleh, tapi bila dah lama tak cakap tu lama dia hilang lah bahasa tu. Boleh lah sikit-sikit sampai hari ni. So tu antara. Lepas tu sekolah menengah saya sekolah sukan. Setiap hari hidup saya high intensity. Sebab tu kalau selain itu saya ada kelebihan Haji. Saya memang Allah jadikan saya punya paru-paru ni strong. Kalau selalu bila buat fitness, kita perasan tak, selalunya Indian mesti selalu kuat. Itu betul. Memang dia punya physical Indian ni, dia memang on the cardio memang padu. Dia kalau contoh sama lah macam kalau ya kita tengok yang marathon kan, selalu yang jenis-jenis macam ni lah. So what happen is, saya selalunya yang berbangsa Melayu yang selalu boleh sama level dengan dia orang ataupun depan sikit daripada dia orang. Saya padu lah. Saya memang ada tu. Kalau saya tak training apa, saya ibarat macam ni. Kalau ada budak dia at mat ni, bagi dia macam minum air je. Ada kan macam tu kan. So saya punya stamina, saya punya kelebihan tu dekat stamina. Okay, itu pertama. Kedua, saya waktu sekolah, daripada zaman remaja, waktu sekolah tu saya memang setiap hari hidup dengan persaingan. Sebab saya main sukan yang berpasukan. Pertama saya kena compete dengan, katakanlah ada 30 orang, nak kena compete dengan diorang untuk dapat dalam kesebelasan 18. Bila dah compete dapat 18, kena compete untuk duduk first 11. Bila dapat first 11, untuk stay dalam first 11. So hidup saya setiap masa bersaing. Nak buat the best. Jadi sebab tu bila saya buat bisnes, persaingan ni betul. Macam misalnya betul. Makanan lah. Ada orang dia tak nak bersaing. Dia takut, tak biasa kan. Dan itu saya bila kita kaitkan dengan katalah fitness kan. Saya adalah buat baca sikit untuk faham kan. Okay, pertama masculine man kan, lelaki yang maskulin. Selalunya sebab dia punya testosteron dia tahap testosteron dia okey. Betul. Dia tak rendah. So bila saya tengok testosteron ni ada banyaklah benefit dia selain daripada tentang apa seks lelaki, tetapi dia akan membuatkan masa apa semua. So secara automatik dia akan membuatkan satu orang tu nampak man. Betul. Dan benda-benda ni juga yang membuat seseorang tu dia ada rasa untuk conquer. Betul. Kan? Betul. Compete. Betul. So bila saya relate, saya tengok kenapa ramai orang tanya saya kan, diorang selalu tak boleh konsisten, tak boleh fokus, low self esteem. Kemungkinan besar dari segi sains dia, testosteron dia low. Betul. Bila check balik, diorang tak ada training. Betul tuan. Confirm. Lepas tu tak jaga makan. Betul. So okey, tengok Bila okey,
inilah masalah besar dalam dunia. Tapi dia orang tak nampak itu adalah masalah dia orang. Jadi apa dia orang buat? Dia consume video semangat dan juga beli buku motivasi. Dia hanya dapat daripada luar. Bolehlah semangat dalam 3-4 hari. Tapi bila dalaman dia tak train, dia tak tahan lama. Betul. Saya nak tambah dekat situ. Saya suka point tu sebab saya pun sebenarnya bila saya buat video ke saya buat live, saya banyak cakap pasal ni sebenarnya. Sebab ramai orang yang tanya saya, "Bang, boleh bagi motivasi tak? Bang, macam mana abang stay motivated?" Saya sekarang saya tak faham. Saya cakap orang, macam mana nak jadi motivated? Sebab saya tak perlukan motivasi pun untuk nak buat benda ni. Benda ni jadi macam in the blood. Macam tuan berniaga contohnya kan dah in the blood. Macam kenapa nak ada motivasi? Memang kita buat hari-hari kan. So jadinya macam point tuan cakap lah. Okay, ramai orang dia ingatkan bila nak buat something ni, especially in fitness, in muscle building ke, nak fat loss ke, nak weight gain ke, whatever lah, dia perlukan motivasi untuk start. Pada saya tak. Sebab saya pun dulu start, saya pun kalau tuan nak tahu, saya pun olahragawan sekolah tapi tak tinggi macam tuan lah, sampai negara. Saya sukan cukup apa? Nombor lagi? Nombor lagi. Saya track and field. Bukan lagi tangguh ni. Bukan. Nombor lagi. Saya 100 meter, 200 meter, 400 meter, 4x100. Saya memang champion lah. Tapi on taiki punya sekolah lah. Tapi lepas tu habis sekolah memang saya terus even masa sekolah pun saya dah pergi gym lah. Form 1-5 kan dah pergi gym. Habis sekolah pergi gym apa semua. And saya jadikan benda tu rutin. So saya start ever since that time memang dah buat kira intensity punya training semula. Saya buat weight training, saya buat cardio training, macam-macam. So benda tu memang dah start daripada dulu. So at the point yang sampai sekarang ni, saya tak rasa saya tak perlukan motivasi pun. Saya sampai rasa pelik kalau saya tak buat benda tu. So sebab itulah ramai budak-budak zaman sekarang kan, dia macam satu, dia tak ada awareness on benda-benda macam ni. So dia tak ada buat weight training. Sebab dia orang rasa buat weight training untuk buat badan. Betul. Sebab tu kalau awak tengok kenapa kalau kat luar sana ramai orang kata dia pergi gym tapi tak lama. Sebab goal dia adalah untuk buat badan. Betul. Sebab tu kalau kita tengok, saya ada ramai kawan-kawan bekas atlet. Ketika dia jadi atlet, badan dia okey lah, ada shape, dia fit. Lepas dia berhenti jadi atlet, dia dah tak maintain that lifestyle. Lepas tu dia out of shape. Sama macam selebriti. Bila dia ada katakanlah projek filem, katakanlah dia orang kena jadi hero, badan dia okey. Bila habis tu dia out of shape. Sebab sebenarnya bagi saya mindset nombor satu, kita bukan pasal nak dapat tubuh badan yang macam mana. Sebenarnya kita fokus untuk mengekalkan diri kita apa adanya dan enhance diri kita. Betul. Automatic the byproduct, muscle kita terpaksa keluar. Betul. Sebenarnya along the way tu muscle kita terpaksa keluar. Bila cakap pasal progress pun, as long as kita buat something kat badan kita, jaga makan, jaga tidur, jaga stress level, jaga, water on point, cukup water, and then kita buat weight training, cardiovascular training, semua kita buat. Walaupun kita sebenarnya kita nampak macam tak ada hasil, kadang-kadang orang rasa down. Dia kata, "Bang, saya dah buat 2 bulan. Apa benda kau 2 bulan?" Macam bunyi macam 20 tahun kan, baru buat 2 bulan kau nak sembang kan. So maksudnya ramai orang rasa macam tak ada progress. Sebenarnya kalau kita keep on buat consistently, sebenarnya ada progress. Nampak kan tak nampak. And then at one point kita memang akan dapat whatever figure yang kita nak lah. Tapi tak adalah sampai tahap macam bodybuilder. Sebab tu tuan pun tahu lah, itu dah kena semua benda-benda lain lah. Benda-benda lain. Jadinya itu penting lah. And then macam ramai orang diingatkan bila buat weight training, macam perempuan pun sama juga. Bila buat training dia rasa macam nanti muscular. Sebenarnya bukan. Bila buat weight training ni dia macam-macam benefit dapat. Specifically untuk lelaki memang increase testosterone. Saya dah kaji dah. Sebenarnya the best memang weight training. Betul tuan. Betul. Benda tu memang betul. Sebab apa? Kita tengok kalau lelaki terutamanya memang lower body. Yes. Which is yang ini ramai orang skip. Sebab dia nak look je. Tapi dia bukan fokus. Sebab testosterone level kita dia boleh boost bila kita fokus on weight training. Betul. Sebab tu kita akan nampak masculine, more masculine. Okay. Kalau kita nak cerita dulu-dulu punya sebelum zaman moden, katakanlah zaman dulu, zaman menawan dunia, katakanlah zaman perang. Kan katakanlah kita tengok zaman askar pahlawan dulu. So dia orang akan pakai baju besi, betul? Confirm beratnya. Betul? Kan dengan pedang, dengan perisai, baju besi. So bila dia kena train setiap hari tu, automatic dia punya core jadi strong. Betul. Kan, so lower body jadi strong. Sebab tu dia nampak manly tu. Kan? Sebab tu bila dia jadi strong, automatic rasa nak conquer tu. Dia memang fitrah lelaki macam tu. Sepatutnya bila fizikal kita digunakan ke jalan yang betul. Tapi bila kita semakin lupa untuk train body kita, maintain, sebab tu semua hilang. Tak nak bersaing, rasa rendah diri,
kurang keyakinan benda ni lah. Itu tuan, okay, lagi tu kalau tuan nak tengok macam zaman sekarang ni, kita bila teknologi tu dah makin advance kan, kita dah semakin jadi pemalas lah. Itu satu hal lah. Okay, weight training tu satu hal. Kita punya pergerakan pun satu hal juga. Maksudnya step count kita, satu hari tu mungkin nak dapat 500 step pun susah. Sebab orang apa nak 500 step ada? Tak ada orang 500 step susah. Tak, bukan, maksudnya orang ada yang macam gitu. Nak dapat 500 sangat-sangat sikit lah sebenarnya. 500 tu macam apa je kan. Kalau untuk orang yang aktif memang 3,000, 5,000 macam tu kan. Maksudnya dari segi physical activity tu, bukan kata weight training lah. Sebab apa? Kita punya makanan pun sekarang buka Grab. Nak pergi berjalan pun kita naik Grab. Nak pergi mana-mana pun naik train apa semua. Dan depan rumah pun masalahnya depan rumah tu still nak pakai Grab kan. So itu pun menyumbang kepada benda-benda macam ni lah. So itu yang sebabnya ramai orang macam tuan pun sebut lah, weak kan. Sebab dia berkait-kait dengan macam ni lah. Physical activity kurang, makanan pun tak jaga. Tu dah lah physical activity kurang. Order dekat Grab, order pula goreng pisang cheese, leleh apa susu lebih apa semua kan. Itu dia dah maksudnya buatkan diorang punya besaran tu menjadi tak bagus lah. So end up sebab tu munculnya banyak benda-benda yang bersifatkan mental. Betul. Orang tak perasan benda ni. Orang rasa macam mental ni, dia rasa macam benda-benda yang bukan berkaitan dengan fizikal lah. Dia rasa, sebab banyak kajian dan bukti daripada sains dan sebagainya, banyak kisah-kisah inspirasi kat luar sana. Dia orang yang diuji dengan mental health dan sebagainya. So bila dia start fokus terutamanya buat weight training, dia become a better person. And dia jadi different. Betul. Dia jadi keluar, dia jadi control macam tu lah. Tak ada cara lain lah. Betul. Dia, lagi satu, ramai orang macam, ada orang sampai cakap macam tak kisahlah badan aku out of shape pun tak kisah. Tapi believe it or not, benda tu sebenarnya effect juga kita punya mental. Tak payahlah nak menipu. Kadang-kadang macam tak apalah badan aku besar, janji aku confident kan. Jangan menipu lah. Deep inside you punya ni pun mesti ada rasa macam kalau aku dapat badan yang ideal mesti best. So nak tak nak benda ni memang kena jagalah. And the effect lah macam tuan kata lah, dia not only on physical tapi on kita punya mental juga kan. And then belum cerita pasal hormon-hormon yang dikeluarkan masa exercise lagi apa semua kan. Itu belum cerita tentang kemampuan seorang lelaki lagi. Itu tak boleh sembang kat sini lah. Itu kena sembang kat secret group. Tapi betul kan apa yang dia cakap semua kan. Itu fact lah. Memang fakta yang mungkin ramai orang terlepas pandang kan. Sebab mungkin ramai orang cakap sebelum ni, tapi mungkin in the different way. Macam saya berjaya kaitkan benda ni dengan apa yang berlaku dalam kehidupan semasa. Okay, suatu itu sangat menarik lah. Jadi kita mendorong lah kawan-kawan guys, kepada yang tengok hari ni, okay, kepada yang ada kemampuan, kena hire trainer. Kepada ada yang sebab berkemampuan saya believe untuk weight training dia memang kena ada proper, pertama program, betul. Kedua proper teknik. Betul. Supaya tak ada injury ataupun buat satu benda yang buang masa dan sebagainya. Okay, boleh saya tambah sikit kat situ? Boleh. Okay, cakap pasal teknik form. Okay, dari segi sudut personal trainer punya sudut lah. Sebab saya pun freelance trainer juga kan. Maksudnya sekarang ni ramai orang terlalu, especially beginners lah. Dia ada banyak level lah, beginner, intermediate dengan advance kan. Orang yang advance tu tak cerita lah. Ni yang beginner baru nak start, kebanyakan dia memang banyak consume media sosial. Dia tengok orang angkat macam ni, dia pun terus nak terjerumus kepada angkat berat. Tapi sebenarnya benda ni ada fasa. Yang pertama, kena tahu badan, kena align dulu badan kita. Contoh orang yang memang langsung tak pernah exercise, dia kena buat alignment lah. Maksudnya renggang-renggangkan yang mana yang tegang-tegang kan. Orang tanya saya kat dia, kalau dalam exercise pertama sekali senangnya munda mandi dulu. Betul. Itu betul. Jalan dulu. Betul. Okey, lepas tu yang kedua, control. Tadi tu kita dah buat alignment lah, macam badan kita dah tak buat alignment, kita align dulu badan kita, macam-macam teknik lah. Stretching whatever lah. Lepas tu second is control. Dia kena belajar cara nak control dulu teknik. Contohnya nak squat, macam mana squat cara betul. Bench press, macam mana bench press yang betul. Macam mana nak buat triceps curl, extension yang betul. Things like that lah. Maksudnya dah biasa, dah mahir dengan form yang betul, baru slowly progress tambah load. Itu dia punya progress lah. Masalahnya ramai orang yang dia banyak terlalu konsum kat media sosial. Dia tengok bodybuilder ni kat macam ni, dia terus nak buat macam tu. And that, what is the consequences is, dia memang akan menjerumus pada injuries lah. Sebab tu lah, kalau macam tuan cakap kan, kalau ada duit memang hire personal trainer. Tapi kalau tak ada pun tak apa, banyak je kawan-kawan boleh follow, pergi dekat gym. And dekat gym ni tak payah takut pun sebenarnya. Sebenarnya pertama sekali, dengan duit yang kita ada, pergi je subscribe mana-mana gym. Betul. Buat kawan dalam tu semua okey. Saya rasa tak ada pun sebulan yang sampai 500 tak ada ke gym? Tak ada. Gym biasa atas 7-Eleven ni RM90 je lah. Ada yang rakyat ke RM5 RM5.
So macam gitu lah. Ada yang RM5 tapi bila pergi rupanya kanan tin Milo letak simen. Tapi okey lah. Angkat besi tu berkerat tangan tu. So bagi satu kita zaman sekarang ni ada banyak maklumat. Okey, lagi satu saya nak beritahu kawan-kawan semualah. Jangan terpedaya dengan fitness influencer. Betul. Yang okey, diorang ni memang buat weight training. Mustahil untuk kau boleh develop muscle tanpa buat weight training. Boleh lah ada masa tapi sikit je lah. Betul. So apa berlaku kalau tengok kat IG yang daripada US semua ni, dia macam lari-lari lompat bintang, badan masya-Allah berminyak lagi. Okey, Zubaidi tengok itu dia buat sampai 300 tahun. Apa betul? Lepas tu dia hilang harapan. Semua mengarut. Betul. Sebenarnya kita kena faham dia orang semua tu meniaga. Betul. Yang buat konten tu semua dia meniaga. Dia jual program, dia jual. Okey, lagi kan ramai orang salah faham. Dia ingat, okey, untuk katakanlah nak apa kadang dia tengok dalam video orang tu dia punya six pack dia berkotor-kotor macam roti kaya tau. Roti ban. Dia kata buat macam tu je. Dia buat tak jadi. Dia ingat sebenarnya okey, lagi satu sepaham saya lah. Pertama kita nak dapatkan kita punya core ni untuk strong dulu. Betul. Kan? Sebab sebenarnya nak dapat six pack senang je. Betul. Kau lost fat. Yes, semua orang ada six dia pack. sebenarnya macam ni. Kalau kau fat kau banyak, percentage banyak, kau buatlah sit up 300 tahun sekali pun memang takkan nampak pun six pack tu. So ramai orang ingatkan dia tengok video-video macam tu kan, buat six pack dia buat. Ramai orang tanya saya juga macam tu. Bang, kalau nak buat ni, nak buat exercise macam mana? Saya kata nak tak ada six pack kau kena jaga makan, jaga tidur, and then buatlah exercise yang membakar kalori apa semua. Tapi saya memang believe memang weight training. Betul. Biasa betul. Contoh katakanlah dan dia buat compound, katakanlah dia buat squat kan dengan ada weight. So automatic bila kita turun tu kita nak kena control, nak kena stable semua kita pakai kita punya core. Nak tak nak kita punya six pack ni terpaksa keluar agak. Okey, tuan nak tahu tak? Okey, saya explain sedikit lah tentang kenapa weight training ni menyumbang kepada ada air. Okey, saya nak ambil air dia. Tahu. Okey. Saya nak explain sedikit lah pasal macam mana kenapa weight training ni dia memang effect benda-benda macam ni. Okay, reason why tau. Bila kita buat weight training, especially kenapa weight training dan train kaki ni penting? Tak kisahlah kau nak build muscle ke, kau nak lose fat ke, kau nak buat apa. Sebab apa? Bila kita buat weight training, kita develop kita punya muscle. Itu yang pertama. Bila kita develop muscle, lagi banyak muscle kita, lagi high metabolism kita. Itu memang science. Dari segi science. Kalau orang tanya, bang macam mana nak naikkan metabolism, nak makan apa, nak consume apa, nak beli supplement apa. No, bukan kau buat weight training. Lagi banyak muscle kau, tinggi metabolism kau. Sebab apa? Rate untuk orang yang burn kalori, bakar kalori, rate katalah ada dua orang manusia. Seorang ni body fat dia tinggi, dia punya muscle kurang. Seorang ni mungkin body fat dia pun tinggi juga tapi muscle dia tinggi. So dua orang ni berjalan dalam pace yang sama, jarak yang sama, berjalan berduaan. So rate untuk pembakaran kalori orang yang tinggi masa ni lebih tinggi berbanding orang yang macam ni. Contoh macam kita duduk berdua ni lah contoh. Mungkin saya punya muscle mungkin lebih sikit daripada tuan. Contoh. Dalam kita bercakap ni, saya punya kalori burning lebih tinggi daripada tuan. Dia sains macam tu. Lagi banyak muscle kita, lagi banyak kita memerlukan tenaga. Betul. Sebab badan kita dia hanya nak maintain the fat je. Betul. Kan? Sebab tu bila kita kena consume, terutamanya untuk yang nak develop muscle, buat weight training, kena consume protein yang secukupnya lah. Betul. Kan? Untuk support kita punya tumbesaran dan sebagainya. Sebab saya faham saya, badan kita untuk maintain dia punya muscle pun dia perlu burn kalori. Betul? Kan? Betul. So sebab itulah dia macam ni, nak tak nak memang weight training lah. Betul lah, saya setuju lah bila tuan cakap macam ni. Betul. Memang weight training. Kau belajar buat weight. Lepas tu boleh je nak buat kardio. Betul lah, betul. Silakan lah. Okey, dia kena faham. Kardio tu untuk jantung. Kan? Cardiovascular, nama pun cardiovascular. Tapi ramai orang dia tak salah kalau kita nak kata fungsi kita kardio untuk burn fat, burn kalori, tak salah. Cumanya the main purpose is actually untuk train jantung kita supaya dia berfungsi. Perjalanan darah, oksigen cukup, betul. Lepas tu buat strength training, weight training lah. Memang bagi saya kena ada challenge kita punya muscle. Betul. Tapi kena ada proper program lah. So senangnya contoh bagi saya lah, kepada diorang yang mungkin tak mampu nak hire coach. Macam saya ada coach.
Lepas tu katakanlah orang tak mampu nak hire coach, apa dia boleh buat? Saya bagi strategi. Pertama, modal dia adalah kena daftar gym dulu. Betul. Mana-mana gym yang ada. Lepas tu kau kena berbaik-baik dengan orang yang dalam tu yang macam ada pengalaman. Betul. Simple nak tahu ada pengalaman, tengok badan dia. Tengok badan betul? Kan? Jadi teknik dia ialah kita skill dia kita kena tanam budi kat orang. Kan? Sehingga kat orang tak boleh nak refuse. Katakanlah datang, kita bawa satu air, katakanlah air kopi. Bang, ni air kopi tak ada gula, saya hadiah untuk abang. Sebenarnya tak ada apa pun, saya nak belajar bang, tapi saya tak mampu nak bayar coach. Boleh tak abang ajar saya sikit je? Kan? Jadi orang tu alamak, dia dah bayar aku kopi. Tak kata nak ajar. Macam tu. Jadi dia share je lah. Itu skill lah. Betul. Sebab saya pun pernah sampai tahap macam tu. Tapi dia ramai orang dia tak faham. Dia tak faham bahawa hidup ni adalah exchange of value. Dia ingat kalau dia tak ada bawa apa-apa value, orang lain nak share macam tu je ke? Dunia ni tak macam tu. Kita always datang, kita kena ada value kita. Betul. Betul kita tak ada apa, bawa air. Bawa air betul. Itu yang orang dulu ajar kan, bawa buah tangan macam tu lah. Betul. Skill. Betul tuan. So apa cerita lagi? Okay, kita tukar lah. Okay, stop pasal fitness lah. Kita tukar lah. Banyak sangat pasal fitness, boring juga kan. Kita tukar. Okay, kita sambung pasal ni lah. Topik macam ni. Berbalik kepada yang future tadi. Apa pendapat tuan? Ataupun okay, saya bagi tahu saya punya point of view. Lepas tu mungkin tuan boleh utarakan tuan punya point of view jugalah. Sebab sekarang ni kita dah zaman